InsyaAllah kita nak cerita dulu perkara-perkara yang berlaku pada malam Nabi lahir. Yang ni jarang orang cerita, jadi saya nak cerita. Imam pun minta saya cerita. Baik, tuan-tuan agak dah sedia ke belum? Kan? Bismillah. Baik, terdapat beberapa riwayat yang datang menceritakan irhasat. Irhasat ni kejadian luar biasa yang berlaku pada malam Nabi lahir. Dia kalau sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, keajaiban ataupun perkara pelik yang berlaku tu namanya irhasat. Kalau selepas daripada Nabi jadi Nabi, kita tak panggil irhasat, kita panggil mu'jizat. Mu'jizat. Jadi sebelum daripada Nabi dilantik menjadi Rasul, terdapat beberapa riwayat yang menyatakan berlakunya beberapa perkara yang ganjil, beberapa perkara yang pelik pada akal, menyalahi adat. Apa dia? Yang pertama sekali, Aminah ketika mana dia mengandungkan Nabi ni, dia kata, saya masa mengandungkan Muhammad ni, saya mengandungkan bayi saya ni, saya tak rasa berat, rasa ringan aja. Dia tak ada, orang kata apa, macam orang mengandung kena alahan yang teruk lah, ataupun sakit pinggang yang teruk. Jadi Aminah kata masa mengandungkan Nabi ni, dia rasa ringan. Bahkan riwayat ni juga sebut ketika mana Aminah ni mengandungkan Nabi, dia ada pakai ta'awiz, dia ada pakai tangkal, dia ada pakai tangkal, ta'awiz, ya? Dan tangkal tu terputus daripada tangan dia dengan sendiri. Maksud nak kata tangkal tu Allah Ta'ala tak reda, kerana tangkal ni Islam tak benar kan. Dan dalam riwayat tu juga diceritakan Aminah disuruh untuk menamakan Nabi ni sebagai Muhammad dalam mimpi. Dan dalam riwayat ni juga dikatakan Aminah sebelum melahirkan Nabi, dia diberitakan bahawasanya orang yang sedang dia kandungkan tu akan jadi orang yang hebat. Riwayat ni sahih ke tak sahih? Riwayat ni tak sahih. Riwayat ni tak sahih kerana dalam riwayat ni ada seorang perawi yang majhul, perawi yang tidak dikenali. Nama dia Jaham bin Abi Jaham. Orang tak kenal dia ni siapa, maka riwayatnya dhaif, tidak sahih daripada Nabi, tidak sahih tentang malam berlakunya maulid ataupun kelahiran Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada riwayat yang mengatakan, tuan-tuan sofa okey? Okey kan? Riwayat yang kedua, riwayat yang menyatakan pada malam Nabi lahir ni bergegarnya Iwanu Kisra, bergegarnya mahligai Kisra, sehingga diberitakan dalam riwayat tu atap yang menaungi mahligai itu jatuh, tumbang. 14 atap roboh. Dalam riwayat ni juga diceritakan api Majusi terpadam, yang mana api tu 1000 tahun tak pernah terpadam. Dalam riwayat tu juga diceritakan laut sawah, dia bukan laut, dia tasik besar, Arab panggil buhairah, laut kecil. Maksud dia tasik besar dekat Iraq. Sawah, kita sawah tempat tanam padi kan, Iraq dia panggil tasik tu sawah. Tasik tu bergelora. Malam Nabi lahir dia bergelora. So riwayat ni ada sebut beberapa perkara ajaib lah. Yang pertamanya api Majusi terpadam, beribu tahun tak pernah padam, 1000 tahun tak pernah padam. Tiba-tiba malam Nabi lahir padam. Malam Nabi lahir juga mahligai Kisra, Maharaja Parsi, roboh, bergegar, dan atapnya roboh, 14 tiang roboh.
dan laut tu bergelora. Okey, riwayat ni sahih ke tak sahih? Tak sahih. Bahkan Az-Zahabi dalam kitab dia As-Sirah An-Nabawiyah, Zahabi ni ulama besar lah. Zahabi ni ulama besar. Orang yang belajar hadis dia kenal Az-Zahabi ni, ulama kurun ke-8 Hijrah. Az-Zahabi kata gharibun munkar. Hadis ini gharib lagi munkar. Maksud dia terlalu daif. Tak sahih. Riwayatnya tak sahih. Ada lagi satu kelebihan tentang Maulid Nabi ni. Riwayat yang mengatakan waktu Nabi lahir ni, Nabi dia apa? Dia sujud, tapi kepalanya angkat ke langit. Yang ni agak-agak sahih. Dia kata, menyesal kami dengar Ustaz. Tak sahih saja. Semua tak sahih kan? Ada yang sahih. Nanti saya beritahu. Saya beritahu yang tak sahih dulu. Sekali kalau bagi tahu yang sahih, tuan-tuan balik. Tak peduli, yang penting sahih. Balik Kita bagi tahu yang tak sahih dulu. Okey. Riwayat yang kata Nabi lahir dalam keadaan sujud, riwayat itu dhaif kerana dia datang daripada jalan Waqidi, yang mana Waqidi ni matruk, terlalu dhaif. Dia juga datang daripada riwayat Ibn Ishaq dan sanadnya terputus, dan dia datang dengan riwayat-riwayat mursal yang lain, yang mana mursal itu semuanya tidak boleh menyokong riwayat Ibn Ishaq, kerana tabi'in yang meriwayatkannya adalah tabi'in yang mengambil daripada sumber yang sama. Ada kemungkinan mereka mengambil daripada sumber yang sama, maka tidak boleh dijadikan hujah dalam bab ni. Tuan-tuan, bila kita sebut riwayat ni dhaif, kita tidak nafikan sebahagian ulama-ulama sirah sebut dalam kitab mereka. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab-kitab sirah yang awal-awal, macam Ibn Hisham, Sirah Ibn Hisham, macam Sirah ataupun Al-Bidayah wan Nihayah Ibn Kathir, macam kitab Khasa'is Kubra Suyuti, memang ada. Kita tak nafikan. Yang mana kita kena tahu, kitab sirah ditulis bukan semua satu level. Yang mana kitab sirah ni dia ada pelbagai bentuk. Ada kitab sirah yang bawa cerita dengan sanad, lepas tu aku bawa sanad, hang kaji sendiri lah. Seperti mana Al-Baihaqi yang seperti mana yang dilakukan oleh Baihaqi dalam kitab dia Dalailun Nubuwah. Ada ulama hadis yang dia bawa sanad, maka dia kata hampa nilai sendirilah. Ada riwayat, ada kitab sirah yang semata-mata mengumpulkan tanpa mengkaji sanadnya. Ada kitab yang mengumpulkan kemudian dia komen, seperti Az-Zahabi dan seperti Ibnu Kathir dalam kitab dia As-Sirah An-Nabawiyah, dan seperti mana yang dibuat oleh Ibn Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad. So kalau setakat ada dalam kitab, kita pun tahu memang ada dalam kitab. Kau tak macam mana saya nak gaji? Memang ada dalam kitab lah. Jadi bila ada dalam kitab, tak berpada hanya ada dalam kitab, kena semak sanad dia, kena tengok riwayat dia, kena tengok jalur dia. Maka saya bawakan pada tuan-tuan ni pandangan-pandangan muhaddisin, pandangan ulama-ulama hadis ketika mana mereka melihat dan meneliti riwayat-riwayat yang berlaku pada malam Nabi lahir. Baik, ada riwayat yang menyatakan waktu Nabi lahir ni, Nabi dah siap dah khitan, Nabi dah siap putus urat, bukan urat, tali pusat. Karamati ala rabbi an wulidtu masruran makhtuna. Macam itulah hadisnya. Nabi kata, kelebihan aku yang diberikan ke atasku oleh Tuhan aku ialah apabila aku dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan dan dalam keadaan sudah terputus tali pusat. Tuan-tuan, riwayat ni sahih ke tidak? Riwayat ni dia datang daripada beberapa jalur. Yang pertama datang daripada sanad Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayat, bukanlah Abu Hurairah riwayat, orang sandar riwayat ni kepada Abu Hurairah. Dia datang daripada jalan yang mana orang sandarkan kononnya Abu Hurairah riwayat.
riwayat ni juga daif. Kerana dalam senarai perawi dia ada seorang perawi nama dia Muhammad ibn Kathir al-Kufi, yang mana ulama hadis kata dia ni daif. Ada satu lagi sanad. Tuan-tuan okey boleh ikut ketinggi sangat bahasan ni? Boleh no? Kalau tuan-tuan tak faham benda ustaz ni merepek, tuan-tuan anggap kira macam ni bahan orang lain lah ni kan? Ini orang lain punya. Sekali tuan-tuan punya ujung-ujung sikit. Ini agak ilmiah sikit. Baik, ada satu lagi jalan yang diriwayatkan melalui jalan Abbas. Pak saudara Nabi kononnya mengatakan Nabi lahir dalam keadaan siap bersunat, siap berkhitan. Siapa yang riwayat? Yang riwayatnya ada seorang perawi nama dia Yunus bin Atha, yang mana dia ni terlalu dhaif. Kata Ibnu Hibban, yarwil ajaib la yajuzul ihtijaju bihi idzan farad. Yunus bin Atha ni dia riwayat daripada jalan Abbas. Dia kata Nabi lahir dah siap sunat. Ibnu Hibban, seorang ulama hadis besar, dia komen Yunus ni. Dia kata Yunus ni banyak meriwayatkan ajaib, perkara-perkara ajaib. La yajuzul ihtijaju bihi. Tak boleh kita berhujah dengan riwayatnya. Tak boleh kita pakai riwayatnya. Terutamanya apabila dia bersendiri dalam riwayat. Dan riwayat ni dia seorang-seorang riwayat daripada jalan Abbas, maka riwayat ni terlalu dhaif, tak boleh pakai. Ada satu lagi jalan, iaitu jalan Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik ni juga riwayatnya terlalu dhaif, kerana ada seorang perawi nama dia Sufyan al-Misisi, yang mana Sufyan al-Misisi dikatakan oleh Daraqutni dan juga Ibnu Hibban sebagai seorang yang matruk, seorang yang riwayatnya ditinggalkan, terlalu dhaif. Ada jalan lain daripada Anas bin Malik juga dhaif dan tidak sahih. Sebab itu Ibnul Jauzi, seorang ulama hadis, mengatakan tidak ada yang sahih tentang Nabi lahir sudah berkhitan. Tak sahih. Begitu juga Ibn Asakir dalam kitab dia Tarikh Ad-Dimashq, Tarikh Dimashq, juga mengatakan tidak ada riwayat yang sahih tentang kelahiran Nabi ini. Dia bawa riwayat, kemudian dia kata wala yasih, tidak sahih. Begitu juga Ibnu Katsir, dia kata tak sahih riwayat Nabi lahir dah siap khitan. Tuan-tuan, saya tak nafikan sebahagian ulama hadis kata riwayat Nabi dah siap khitan ni, lahir dah siap khitan, ada ulama kata hasan, seperti Ad-Diya Al-Maqdisi. Dia kata hadisnya boleh pakai, tetapi dengan hujah yang saya bawa, ia tidak menafikan pandangan yang kata dhaif. Bahkan pandangan yang kata dhaif juga lebih kuat, kerana ada hujah, ada bukti bahawa perawi-perawi tidak terlepas daripada kritikan. Okey, baik. Ibnul Qayyim dalam kitab dia Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, dia ada tulis satu kitab Tuhfatul Maudud, bincang tentang hukum-hukum bayi yang baru lahir. Tuan-tuan, kalau bayi baru lahir, tuan-tuan beli kitab ni baca. Tapi kitab bahasa Arab lah, belum terjemah lagi. Saya dengar cerita ada tim-tim yang sedang menterjemahkan. Bagus kitab ni. Orang yang dapat bayi, dia perlu tahu apa hukum-hukum yang sunnah ketika mana menerima kelahiran baru. Tak adalah bila dapat baby huri-huri je, guling-guling. Kita tahulah apa benda nak buat. Azan telinga kanan dia, tahnik buh tamar dalam mulut dia kan. So kita tahu sunnah menerima kelahiran baru. Baik, Ibnul Qayyim menyatakan bukan hanya sanad hadis yang kata Nabi lahir ni dalam keadaan berkhitan ni, bukan hanya sanad dia bermasalah. Saya sebut tadi sanad dia, perawi ni dhaif, perawi ni dhaif, perawi ni dhaif. Tuan-tuan, sebelum saya nak cerita yang tu, kita ke AV kejap, letak tepi dulu. Ada kadang-kadang orang nak marah saya sebab dia kata iyalah hadis dhaif sebab perawi. Takkan perawi dhaif hadis nak jadi dhaif? Hadis tu hadis pada Nabi, perawi itu yang dhaif. Tuan-tuan tolong faham, hadis ataupun riwayat hadis yang daripada Nabi itu datang kepada kita melalui jalan riwayat, melalui jalan orang, melalui salah silah perawi. Bila mana perawi itu dhaif, maka hadis itu akan jadi dhaif.
Kita bukan nak dhaifkan hadis yang telah sabit daripada Nabi. Sekarang ni hadis tu belum tahu daripada Nabi. So macam mana kita nak nilai? First step, kena nilai orang yang bawa cerita tu. So kalau perawi tu dhaif, hadis, apa yang dia bawa, teks tu akan jadi dhaif. Boleh faham? Ada orang dia komen, kadang dia tak faham ilmu hadis tu apa. Satu. Yang keduanya, kadang-kadang bila kita kata hadis ni dhaif, dia kata, iyalah dhaif, tak boleh bawa berhujah, tapi boleh bawa beramal. Biasa dengar? Memang ulama hadis sebut, tu tak salah tu. Tapi ni masalah kita ni, kadang-kadang kita ambil kicap, kita pergi letak kat botol sos. Ulama sebut betul dah, hadis dhaif tak boleh bawa berhujah, tapi boleh beramal. Tapi orang yang sebut perkataan ni, dia tak faham apa maksud berhujah tu. Dia duk bayang kata, oh hadis dhaif tak boleh bawa berhujah, maksudnya tak boleh bawa pergi berdebat. Dia duk faham berhujah tu tak boleh bawa hadis ni pergi berdebat, tapi nak beramal untuk diri sendiri boleh. Itu bukan maksud dia. Bukan maksud dia yang tu. Maksud tak boleh bawa berhujah dalam istilah ilmu hadis, tak boleh jadikan hadis tu sandaran dalam akidah ataupun dalam fiqh. Tak boleh nak buat hukum baru. Itu maksud tak boleh bawa berhujah. Tapi boleh untuk beramal. Maksudnya hadis yang dhaif tu, dia datang, dia cuma cerita kelebihan satu amalan yang telah datang dengan hadis yang sahih, ataupun dia cerita tentang satu akidah, tetapi akidah yang dia bawa tu ada dah dalam hadis yang sahih. Tapi ni cerita kelebihan Nabi dah lahir dalam keadaan khitan, tak ada hadis sahih pun. Maka tak boleh digunakan untuk sebagai sandaran untuk isbat perkara baru dalam agama ataupun akidah, kepercayaan baru dalam agama. Kerana benda ni yang berkaitan dengan irhasat, keajaiban yang berlaku pada malam Nabi lahir. Sebab itu ulama hadis sebahagiannya kritik riwayat ni. Tapi bila kita kata riwayat ni tak sahih, adakah bermakna kita menghina Nabi? Kerana saya bimbang bila kita kata Nabi lahir dalam keadaan, riwayat yang kata Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan tu tak sahih, saya bimbang ada orang yang akan anggap saya menghina Nabi bila mana saya kata Nabi lahir ni macam kita tak siap khitan. Saya bimbang. Bahkan bukan saya bimbang, memang dah ada orang kata pun, hina Nabi. Dia ingat Nabi lahir kemaluan macam dia, tak sunat. Tuan-tuan, pertama sekali, kalau saya biadab dengan Nabi kerana saya memilih pandangan yang kata Nabi lahir bukan dalam keadaan sudah berkhitan, kalau saya dikira biadab, adakah Ibnu Katsir tu biadab? Adakah Ibnul Qayyim tu biadab? Adakah Ibn Asakir tu biadab? Adakah Ibnul Jauzi tu biadab? Kerana saya tidak lain, hanya mengikut pandangan mereka. Saya pilih pandangan mereka kerana mereka punya hujah lebih kuat. Tuan-tuan jangan marah kat saya lah, pergi marah kat dia kalau wani, saya tak wani. Itu nombor satu. Nombor dua, adakah Nabi lahir, kalau dia lahir tak sunat tu biadab ataupun menghina Nabi? Tak hina pun, kerana Nabi Ibrahim dia sunat bila? Tuan-tuan, Nabi Ibrahim sunat bila? Umur 80 tahun dalam hadis Bukhari. Sampai umur 80 tahun Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia khitan. Maknanya dia lahir tak siap khitan, dan dia Nabi. Bahkan dia digelar sebagai Abul Anbiya, pak Nabi. Hebat Ibrahim ni, Al-Khalil. Dia dengan Nabi Muhammad dapat Khalil. Bahkan dia ulul azmi. Adakah kita bila kata Nabi Ibrahim lahir tak sunat maka dia hina? Tak. Bahkan dia, bila Allah Ta'ala suruh dia sunat umur 80 tahun, dia buat. Cuba bayang kita 80 tahun tak sunat, tiba-tiba orang bagi tahu dengan sunat ni. Tuan-tuan, kita fikir apa? Alah-alang aku pun esok lusa mati dah kot.
Tak, Ibrahim Tuhan suruh dia sunat umur 80 tahun, sunat, no problem. Dan tak hina pun. Dan tuan-tuan, Ibnul Qayyim dalam kitab dia Tuhfatul Maudud, dia kata bukan hanya sanad tu bermasalah, bahkan teks dia juga bermasalah, matan dia pun ada masalah. Apa masalah matan dia? Masalah matan dia ialah orang zaman tu, orang zaman jahiliah, zaman Nabi lahir, sesiapa yang lahir dalam keadaan sudah siap khitan, ia dianggap cacat. Ia dianggap cacat kerana bukan ramai orang zaman tu yang lahir dah siap khitan. Antaranya Kaisar, Caesar, Raja Rom pada masa tu, sehingga seorang penyair Arab nama dia Imru Al-Qais buat syair khusus kutuk dia kerana dia lahir dah siap sunat, kerana orang Arab anggap cacat. Bahkan orang Arab menjadi kebanggaan pada dia, menjadi kebanggaan pada dia kalau dia ni dapat anak lelaki, sunatkan, dia sunatkan anak dia, lepas tu dia buat makan. Itu satu kebanggaan pada dia. Maka riwayat yang kata Nabi dah siap khitan ni tak sahih. Tapi kalau ada orang kata sahih, kita jangan kata dia hina Nabi lah, kerana dia fikir dengan dia kata Nabi lahir dah siap khitan tu, dia nak memuliakan Nabi. Begitu juga orang yang pegang Nabi dah siap khitan, kalau dia jumpa orang yang kata hadis tu tak sahih, jangan kata dia hina Nabi, kerana dia beranggapan kalau kata dah siap khitan itu dikira cacat. Nabi saya tak cacat, Nabi saya lahir sempurna. So kalau kita nak bawa berhujah, kita hujah elok-elok. Jangan dok label orang, jangan dok maki orang, jangan dok kata orang sesat, jangan dok kata orang biadab. Kerana kita faham tak seperti mana yang dia maksudkan, kita faham lain, dia maksud lain. Habis tu kalau Nabi lahir dalam keadaan yang tak siap khitan, siapa yang khitan dia? Tu orang tanya juga. Ada riwayat yang datang daripada beberapa orang perawi, dia kata yang khitan dia Jibril. Ada yang kata gitu, ada riwayat kata yang khitan dia Jibril, tapi riwayat ni juga tak sahih, mungkar. Kata Az-Zahabi mungkar. Ada riwayat yang kata yang khitankan dia tok dia Abbas, Abdul Muttalib, tok dia. Bila tok dia khitankan dia? Hari ke-7. Hari ke-7 lepas dia lahir, khitan siap-siap, lepas tu buat makan. Siapa riwayat ni? Riwayat ni datang daripada jalan Ibn Abdul Bar dalam kitab dia Al-Isti'ab. Tetapi riwayat ni juga dhaif. Sebab apa dhaif? Kerana ada seorang perawi nama dia Muhammad bin Abi Sari dan juga Al-Walid ibn Baqiyah, Al-Walid bin Muslim, Al-Walid ibn Muslim. Maka riwayat ni dinilai dhaif oleh Al-Iraqi. Iraqi kata dhaif. Iraqi ni siapa? Ulama besar mazhab Syafi'i. Dia kata dhaif. Jadi kalau dah semua pakat dhaif, siapa sunat Nabi ni? Siapa yang sunatkan Nabi? Kata Syekh Akram Dhiya Al-Umari, seorang pakar sejarah moden, dia tulis satu kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, sirah Nabi yang sahih. Dan kitab ni dah terjemah dalam bahasa Melayu, tuan-tuan boleh pergi cari. Dia sebut dalam kitab dia, oleh kerana benda khitan ni benda biasa yang berlaku dalam masyarakat, maka sebab itu tak disebut dalam riwayat dan tak perlu sebut pun. Sekadar yang kita tahu, kita tak tahu bila Nabi khitan. Yang kita tahu Nabi dah khitan. Orang ada khitan dengan dia, tapi siapa? Wallahu alam. Tapi benda dah khitan. Apa bukti Nabi dah khitan? Buktinya ketika mana Raja Rom yang namanya Heraklius, dia minta supaya pengikut dia tengok Nabi ni dah khitan ke belum. Pengikut dia bawa berita, dia kata Nabi dah siap khitan. Bukan ketika mana lahir-lahir dah siap khitan, maksudnya lahir belum khitan, tapi dah dikhitankan oleh masyarakat Arab pada zaman tu. Siapa? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada riwayat yang sahih dalam bab ni. Baik, bila kita kata yang tu dhaif, yang ni dhaif, yang tu dhaif, yang ni dhaif, tak ada ke yang sahih Ustaz? Satu cukup lah Ustaz, satu kan? Ada yang sahih, ada yang sahih. Bukan sahih, hasan. Riwayatnya hasan. Apa dia?
waktu melahirkan Nabi, Aminah nampak cahaya keluar daripada celah kakinya, yang mana cahaya tu menerangi bumi Syam. Yang ni taraf hasan. Dan ada lagi satu riwayat, waktu malam Nabi lahir ni, orang Yahudi dekat Madinah, masa tu Yathrib lah, dia tengok bintang, dia ramal Nabi dah keluar. Yang tu juga statusnya hasan. Nak bagi tahu kepada semua umat Nabi telah lahir, supaya tidak menjadi hujah orang nanti kalau tak beriman. Pasal apa tak beriman? Sebab aku tak tahu Nabi dah lahir. Maka Allah memberikan isyarat kepada seluruh alam melalui jalan bintang. Siapa-siapa yang boleh kaji bintang, dia akan dapat tahu. Termasuklah Heraklius, Raja Rom. Dia tengok bintang, dia tahu Nabi dah muncul, Nabi dah lahir. Yang tu taraf hasan. Ini kelebihan yang ada. So saya bukan tolak semualah. Ada yang boleh pakai. Tu je lah yang boleh pakai. Yang lain tak ada. Kalau ada riwayat yang kata malam tu unta boleh bercakap fasih bahasa Arab, ada riwayat kata, tonton baca kitab Barzanji kan, dalam tu dia kata malam tu unta cakap fasih bahasa Arab. Tak sahih, tak ada asal. Begitu juga riwayat yang kata pada malam Nabi lahir, Asiyah turun, Masyitah turun. Yang ni juga tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Tuan-tuan, Nabi lahir ni, kalau tidak ada apa-apa kelebihan pun, sudah cukup wahyunya membuktikan bahawasanya dia mulia. Kalau riwayat tentang kelebihan Nabi lahir ni, keajaiban yang berlaku pada malam Nabi lahir ni, kita tak peduli, kerana wahyu yang dibawa oleh Nabi, Quran yang dibawa oleh Nabi, hadis yang dibawa oleh Nabi, dah cukup hebat untuk kita beriman dengan dia. Bahkan Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, innallaha astafa kinanatam min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Hashiman min Quraish wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah daripada anak Ismail. Daripada keturunan Ismail, Allah Ta'ala pilih Kinanah. Daripada Kinanah, Allah Ta'ala pilih Quraisy. Daripada Quraisy, Allah Ta'ala pilih Hashim. Dan Allah Ta'ala pilih Nabi ni daripada keturunan Bani Hashim. Maksud dia apa? Maksud dia, Nabi ni lahir dalam keadaan nasab dia sempurna. Bahkan dia digelar Al-Amin sebelum daripada dia menjadi Rasul. Dia menjadi pakar rujuk. Orang dengar perkataan dia, kalau orang bergaduh, bawa jumpa dia, kerana dia tu baik, orang hormat kat dia. Kalau tak ada kelebihan yang berlaku pada malam tu pun, kita tak peduli. Kalau lah, sebab Nabi tu sendiri dah mulia dah. Dari sudut keturunan Nabi dan dari sudut akhlak dia, memang sudah mulia. Dan riwayat yang kata bila Nabi masa kecil ni, Nabi bercakap dengan bulan. Nabi bercakap dengan bulan. Bisa dengar? Riwayat ni palsu. Tadi semua dhaif kan? Yang ni palsu. Saya baca apa kata Ibn Abi Hatim. Dia kata, seorang perawi yang namanya Ahmad ibn Ibrahim Al-Halabi, setelah aku meneliti riwayatnya, tidak syak lagi bahawasanya dia ini pendusta. Kata Ibn Abi Hatim, seorang ulama hadis besar. Baik, habis cerita pasal malam Maulid.